Boleh dah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Ramadan kepada semua. Kita mulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya kena nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim. Amin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan puan yang sudi bersama-sama saya pada pagi ini bagi bersama-sama mendengar perkongsian berkaitan kreatif dalam membuat keputusan yang bijaksana, Al-Quran sebagai panduan hidup, yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Mansur bin Sulaiman, iaitu Timbalan Dekan Penyelidikan Pengajian Sifwazah Pusat Sains Kemanusiaan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin berjumpa dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Mansur untuk perkongsian ini. Silakan Dr. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Puan Moderator. Terima kasih juga kepada pihak penganjur yang telah menganjurkan program kita ini, dan seterusnya yang dikasihi rakan-rakan dari UMP semua yang ada pada majlis kita ataupun dalam program kita hari ini. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan dan juga izin daripada Allah dan juga rahmat daripada Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita untuk merasai nikmat yang sangat besar dan banyak yang Allah berikan kepada kita. Antaranya ialah kita diberi nikmat pada hari ini, iaitu masih lagi dapat menikmati hidup pada satu bulan yang mulia dan sedang hidup dalam keadaan kita sedang menjalani satu ibadah yang juga yang mulia yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima akan amal yang kita buat ini sebagai satu amal soleh dan seterusnya menjadikan kita di kalangan hamba yang diterima Allah dengan redha-Nya, dan kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita, insya-Allah. Jadi tajuk kita pada hari ini seperti mana yang disebutkan tadi, iaitu Al-Quran sebagai panduan hidup, yang mana ia adalah merupakan cabang daripada kreatif dalam kita membuat tindakan ataupun membuat keputusan. Salah satu daripada kita punya nilai teras yang telah dibina ataupun dibangunkan pada awal penubuhan UMP lagi, iaitu pada zaman Kupten. Masa tu kita masih lagi berada di Indramayu Kota. Kampus kita kecil saja, pelajar pun 300 lebih, staf pun berapa orang di masa tu. Jadi nilai teras ini telah dibangunkan dan ia menjadi sebagai satu panduan dan
sumber inspirasi dalam kita bekerja sebagai warga Kuantan pada ketika itu, dan kemudian kita menjadi warga UMT pula. Inilah dia perkara yang perlu kita teruskan, iaitu menjadikan hidup kita ini ada panduan, dan nilai trust itu sebagai satu panduan kepada kita. Dan kalau kita lihat nilai trust kita itu dibangunkan, sebenarnya di belakangnya adalah merupakan ada perbincangan yang panjang, dan ia mengambil kira tentang perkara-perkara, antaranya ialah bagaimana kita sebagai khalifah ataupun sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk mentadbir dunia ini ataupun untuk menguruskan dunia ini. Maka daripada falsafah khalifah itulah, maka kita bangunkan akan nilai trust yang ada, yang 5 itu. Jadi pada hari ini tajuk saya yang saya kongsikan sempena bulan Ramadan ni, Al-Quran sebagai panduan hidup. Tajuk ini dipilih disebabkan sekarang ni kita sedang bulan puasa. Jadi, dan kita pun dekat dengan Nuzulul Quran. Besok 17 Ramadan, kita pun cuti esok. Jadi sebab tu kita ambil tajuk ni, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, bagaimana Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang padanya Allah turunkan Al-Quran. Berdasarkan firman Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan, yang mana ia merupakan bulan unzila fihi al-Quran. Bulan inilah diturunkan Al-Quran, hudan linnas. Ia adalah merupakan petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, di dalamnya terkandung penjelasan berkenaan dengan petunjuk-petunjuk, dan juga Al-Furqan, iaitu benda yang dapat membezakan, panduan yang dapat membezakan di antara benar dan salah. Jadi siapa yang nak mencari jawapan berkenaan dengan kebenaran, maka carilah ia di dalam Al-Quran. Kita akan menemuinya. Barang siapa yang nakkan satu petunjuk ataupun panduan dalam hidupnya selepas dia teraba-raba, tak jumpa jawapan kepada permasalahan yang sedang dihadapinya, maka rujuklah kepada Quran. Nescaya dia akan temui akan petunjuk itu. Barang siapa yang menghadapi tekanan yang kuat, dan tekanan itu sebenarnya simptom dia ada sebab dia, dan sebab itu adalah sebab yang perlukan kepada panduan, maka carilah di dalam Al-Quran. Maka di situ kita akan nampak panduan bagaimana untuk kita keluar daripada permasalahan itu. Yang mana panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi adalah panduan dalam menjelaskan bagaimanakah kita perlu membuat keputusan, tindakan dan sebagainya. Maka itulah dia di antara panduan yang kita boleh temui dalam Al-Quran. Okey. Jadi Al-Quran ini Allah sebutkan, ini mukadimah kita, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Apa dia maksud Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan? Maksudnya Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu ialah penurunan pada kali yang pertama, iaitu dipanggil sebagai penurunan secara duf'atun wahidah, penurunan secara sekaligus, pada satu masa yang kita pun tak tahu bila. Hanya di dalam ilmu Allah yang tahu. Allah telah memilih satu hari itu, dan hari itu adalah mengikut ketentuan Allah berlaku pada hari dalam bulan Ramadan, pada satu masa, dalam masa yang tertentu, pada satu masa dulu kita tak tahu. Dan hanya Allah yang tahu. Boleh jadi ia trilion tahun yang lepas, ataupun dia super trilion tahun yang lepas, wallahu a'lam. Sebab itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada ketika itu, mengikut akan kehebatan Allah, kalau ditarik balik masa itu, kalaulah ia merupakan beberapa trilion tahun yang lepas, kalau ditarik balik menggunakan kalkulator falak yang boleh kita tarik balik tahun belakang ni, nak tengok pada zaman itu,
Mungkin kalkulator pun tak boleh pakai sebab ia mungkin sebelum wujudnya alam. Tapi kalaulah boleh kat situ, maka kita akan sampai kepada saat kita akan dapat menemui pada ketika itu adalah pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Allah yang sebut ia berlaku pada bulan Ramadan pada satu masa. Jadi kita faham bulan Ramadan ni adalah bulan yang namanya adalah nama yang Allah sendiri pilih. Allah tentukan. Dan juga masanya, nama itu dinamakan Ramadan sebab bulan Ramadan ni dia 12, satu daripada 12 bulan. Dan dia sentiasa bertukar-tukar setiap tahun. Jadi, kedudukan dia dalam 12 bulan itu, nombor yang berapa tu, bulan yang keberapa, itu juga ditentukan oleh Allah. Kemudian kita dengan ilham daripada Allah, ataupun mungkin wahyu daripada Allah kepada seorang Nabi daripada Nabi-Nabi yang terdahulu, maka telah diketahui akan pengiraan bulan Ramadan itu, sehingga kita temui pada hari ini. Okey, jadi itu adalah penurunan yang kali pertama secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz Allah turunkan ke langit dunia di satu tempat, dan kemudian ia duduk di situ sehinggalah sampai saat yang ditentukan oleh Allah, iaitu kelahiran Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad dilantik jadi Rasul pada umur Nabi umur 40 tahun, maka barulah berlaku penurunan yang kedua yang dipanggil sebagai turun secara tadarruj, berperingkat-peringkat, sedikit demi sedikit mengikut kepada kesesuaian pada ketika itu. Dan ia berlaku selama 23 tahun, bermula Nabi umur 40 tahun sehinggalah yang terakhir ketika Nabi umur 63 tahun, dan ayat terakhir adalah merupakan ayat yang menggambarkan bahawa tugas Nabi telah selesai. Dan kalau kita lihat yang kita sebut tadi, penurunan itu adalah berdasarkan kepada mengikut kesesuaian masa dan juga keadaan yang berlaku itu. Kita boleh lihat bagaimana turunnya Quran itu boleh diberikan kepada dipisahkan kepada dua fasa. Fasa pertama ialah peringkat Mekkiyah, di Mekah, dan fasa kedua ialah di Madinah, yang mana di Mekah ni ayat-ayat yang turun kebanyakannya adalah merupakan ayat-ayat tentang akidah, menjelaskan tentang pegangan hidup, membetulkan cara berfikir. Diturunkan ayat secara bertalu-talu menjelaskan tentang cara berfikir yang sepatutnya. Lalu turun menjelaskan tentang cara berfikir yang salah, cara hidup yang salah, sembahan yang salah, dan juga menjelaskan berkenaan dengan siapakah Tuhan yang sebenar. Dan kemudian suruh manusia berfikir. Itu yang kita jumpa ayat antaranya ialah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimanakah unta itu dijadikan. Kemudian kita jumpa juga ayat-ayat cerita tentang matahari, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, cerita tentang bulan pula, dan kemudian cerita pula tentang bumi yang terhampar ini, dan cerita tentang gunung Ganak, dan sebagainya. Itu adalah merupakan ayat-ayat yang mana kebanyakannya turun di Makkah untuk manusia berfikir. Dan ayat itu bukan sekadar cerita tentang gunung, bukit, bulan, bintang, tetapi dia ada maksud sebaliknya. Tujuan ayat itu diturunkan iaitu apa? Nak betulkan pemikiran manusia bahawa semua ini makhluk, dan di sebalik semua yang ada itu adalah merupakan, di sana ada Allah yang merupakan pencipta, pentakdir, pengurus, pemilik kepada segala ciptaan-ciptaan yang hebat. Jadi itulah dia, kita lihat fasa yang pertama di Mekah, lebih kurang 13 tahun di Mekah, dan kemudian seterusnya 10 tahun di Madinah. Di Madinah tabiat penurunan ayat Quran dia berbeza sikit daripada Mekah. Di Madinah
ayat-ayat yang turun kebanyakannya adalah merupakan ayat-ayat hukum. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang persoalan berkenaan dengan perundangan. Dekat situ, di Mekah kita jumpa ayat berkenaan dengan puasa. Puasa turun ke situ. Di situ turun ayat pengharaman arak. Maksudnya di Mekah arak belum haram lagi. Di situ kita jumpa ayat berkenaan dengan persoalan undang-undang jenayah, kan? Hudud. Di situ ayat tentang jihad, kan? Dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan peringkat kedua daripada Al-Quran itu diturunkan. Okey, itu kita punya mukadimah kita. Okey, kemudian kita masuk pula kepada tajuk kita. Boleh kita pergi belakang tadi? Kita kembali satu slide ke belakang. Okey. Jadi kita nak cerita mula-mula iaitu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Sebab tajuk kita Al-Quran sebagai panduan hidup. Jadi Al-Quran ni saya ambil salah satu daripada definisi yang diberikan oleh para ulama. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa sebarang syubhat. Ini di antara definisi yang ringkas lah. Dia ada lagi beberapa definisi lain. Jadi cukup dengan ini kita tahu, kita pun dah tahu semua Quran tu apa, tapi kita jelas ya. Jadi Quran ni merupakan kitab ataupun wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya ialah ini bukan tulisan Nabi Muhammad. Ia adalah merupakan diturunkan kepada Nabi Muhammad menerusi perantaraan Jibril. Dia hakikatnya adalah kalamullah, kata-kata Allah. Dan pada asalnya Al-Quran yang turun adalah dalam bentuk kata-kata yang didengar oleh Nabi, kemudian Nabi hafal, Nabi sampaikan kepada sahabat, dan dia bukan dalam bentuk lembaran-lembaran bertulis, bukan turun kertas, buku turun daripada langit, tak begitu, kan? Tetapi ia adalah merupakan kata-kata Allah sendiri yang disampaikan dalam bentuk itulah ayatnya, kan? Ayat lafaz dan maknanya adalah daripada Allah, kan? Dia berbeza dengan hadis. Hadis adalah maknanya daripada Allah. Allah wahyukan pada Nabi Muhammad dan kemudian lafaznya daripada Nabi Muhammad. Itu beza di antara Quran dan juga hadis. Hakikatnya kata-kata Nabi Muhammad adalah juga adalah merupakan daripada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu bercakap dengan nafsunya, tetapi semua yang dicakap itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Cuma beza hadis tadi ialah hadis makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi Muhammad. Tetapi Al-Quran, lafaz dan maknanya daripada Allah. Sebab tu kita tidak boleh, kalau kita lupa Quran ni, kita boleh main sebut-sebut pula. Rasanya ilah pun. Bukan ilah. Tak boleh. Bila kita terlupa. Rasanya hujung ni wabashiril mu'minin kot. Bukan wabashiril sabirin. Kita lupa, kita main tam je. Tak boleh. Sebab apa? Itu adalah merupakan kita telah mendustakan, kalau dengan sengaja kita telah mendustakan akan ayat Allah, kan? Dan ia adalah merupakan satu perkara yang berdosa apabila ia dibuat dengan sengaja. Kalau terlupa itu, di sana ada kemaafan daripada Allah. Tapi kalau sengaja, ia dikira dusta. Dan kalau siapa yang dusta ni, dia adalah merupakan satu benda yang dijanjikan dengan siksaan yang sangat berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana satu hadis Nabi menyebutkan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mendustai aku dengan sengaja, termasuklah Quran. Quran tu kan Nabi buat, tapi kita buat versi lain. Nabi sampaikan daripada Allah, kan? Kemudian kita mendustainya dengan sengaja. Nabi kata, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka bersedialah untuk mendapat tempat di akhirat nanti di neraka Allah, kan? Okey, kemudian kat situ disampaikan kepada kita secara mutawatir. Maksud disampaikan secara mutawatir maksudnya ialah bila Nabi dapat Quran, Nabi terus sampaikan kepada sahabat,
Dan sahabat itu menghafal juga pada ketika itu. Sebab pada zaman itu terlalu kurang orang yang boleh menulis. Kan? Adalah juga yang menulis, tapi kebanyakan yang menghafal, dan orang yang menghafal itu adalah secara mutawatir. Mutawatir maksudnya mustahil mereka itu beramai-ramai untuk tipu ayat tu ubah. Itu maksud mutawatir. Maksudnya ramai orang dan semua sekali bagi versi yang sama. Tak ada seorang pun bertukar ayat. Contoh ada 30 orang yang menghafal ayat yang sama daripada awal Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. 30 orang kita dengar semua ayat bunyinya sama. Tak ada seorang pun yang bersalahan bacaan dia, itu dipanggil mutawatir. Sebab tak ada tanpa sebarang syubhat, maksudnya tanpa sebarang keraguan. Ia maksudnya Quran tu kita dapat itu, dan kemudian selepas itu dibukukan. Pada zaman Sayyidina Osman dibukukan, itu kita ada Mashaf Osmani, first Quran yang dibukukan secara bertulis secara lengkap 30 juz. Dan usaha ini dibuat pada awal lagi sebelum tu, selepas daripada satu peperangan yang mana ramai para hafiz yang syahid dalam perang tu, maka penulisan itu telah dimulakan pada awal lagi, pada zaman, tak silap saya, pada zaman Sayyidina Umar ataupun Abu Bakar lagi telah berlaku, dan lengkapnya pada zaman Sayyidina Osman. Okey, kita pergi seterusnya, slide seterusnya. Okey, Al-Quran sebagai panduan hidup. Ini kita dah masuk tajuk kita. Jadi Al-Quran sebagai panduan hidup ni, tajuk ni kita ambil berdasarkan apa yang Allah sebut dalam Quran. Allah menyebutkan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang bermaksud sungguh, benar sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahawa mereka akan pahala yang besar. Kita berhenti sehingga ayat 9 ya. Ayat 10 Isra ni dicerita pula berkenaan dengan orang kafir pula. Orang kafir disebutkan mereka itu tidak beriman. Tak begitu cerita ayat 9. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa inilah dia sifat Al-Quran. Kan? Iaitu sifat Al-Quran adalah dia yahdi lillati hiya aqwam kat situ. Memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Perkataan aqwam tu menggambarkan yang paling lurus, yang paling terbaik, itulah dia. Jadi Al-Quran dia memberi petunjuk kepada itu. Dan kemudian Al-Quran juga dalam kandungannya memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ini juga salah satu petunjuk daripada Quran. Quran beritahu benda yang akal tak tahu, benda yang hati juga tak dapat nak sahkan, panca indera apatah lagi tak boleh nak sahkan berkenaan dengan pahala. Tapi Al-Quran beritahu perkara-perkara ini dipanggil petunjuk kan? Perkara-perkara yang tak boleh dicerap oleh panca indera, yang tak boleh difikirkan secara maksudnya akal pun akan pening sikit, sebab akal ni dia memerlukan kepada satu yang boleh dipegang, yang boleh nampak, ada tarikh, ada masa, kan, ada rupa, kan, ada pergerakan, itu dia boleh fikirkan. Tapi benda yang tak ada tarikh, tak ada masa, tak ada tempat, tak ada pergerakan, itu akal akan pening. Nak buat eksperimen pun tak boleh. Untuk akal ni nak buktikan perkara itu. Jadi perkara-perkara yang ada keterbatasan kepada akal, kepada panca indera, kepada hati kita, maka Al-Quran tunjukkan. Itu yang dikatakan Al-Quran sebagai panduan hidup. Kalau kita tengok ayat ini, surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni dia adalah merupakan satu surah yang menceritakan, di awal dia cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Cuma kita jumpa dalam ayat tu Isra je lah, Mi'raj dia tak cerita. Nabi naik ke langit tak cerita, dia cerita Nabi berjalan daripada Mekah ke Madinah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu cerita tentang Nabi berjalan pada waktu malam, naik burak daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, dan kemudian Nabi transit di situ sebelum naik ke atas langit bertemu dengan Allah untuk diberikan akan
satu amanah, iaitu amanah untuk menyampaikan bahawa solat sudah difardukan kepada umat Islam untuk mereka solat, yang mana sebelum tu, beberapa tahun sebelum tu, peristiwa Isra' ni berlaku hampir-hampir sebelum Nabi berhijrah. Maksudnya dah hujung-hujung lah, mungkin tahun ke-12 atau 13 masa tu, di Mekah. Okay. Jadi di hujung-hujung tu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala arahkan pensyariatan solat. Okay. Dan kemudian diikuti dengan ayat-ayat Quran cerita tentang solat, wa aqimus solah wa atuz zakah, kan. Cerita tentang Quran, cerita tentang solat, cerita tentang perkara-perkara yang melengkapkan solat, cerita tentang wuduk, kan. Cerita berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat yang lain lagi. Jadi itu dia. Tapi sebelum tu penjelasan itu tidak ada, sebab syariat solat belum disyariatkan. Jadi peristiwa Isra' ni adalah peristiwa yang pada sebelum itu, pada zaman Nabi, adalah peristiwa yang satu mukjizat. Satu mukjizat yang berlaku. Mukjizat ni satu benda yang Allah berikan bantuan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi satu perkara yang mana boleh mengalahkan pencabar-pencabar yang cuba untuk mencabar kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kan? Kalau seorang syekh di Malaysia tu, saya tak ingat siapa dah meninggal lah. Dia biasa pakai serban, siapa tu nama dia. Rambut diinaikan tu, apa nama dia? Tak ingat. Okey, dia menterjemahkan mukjizat ni sebagai suatu perkara yang mencengangkan. Itu terjemahan dia. Okey. Tapi tak apalah, kita guna bahasa Arab juga, mukjizat, kan. Satu benda yang orang tidak boleh mengalahkan akan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ni. Okey. Peristiwa ini adalah peristiwa yang bersifat mukjizat. Tapi walaupun ia satu benda yang bersifat mukjizat, pada zaman itu ramai yang kufur dan hanya segelintir yang beriman dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Okay. Jadi itu masa tu. Dan kemudian selepas Allah cerita peristiwa Isra' tu, nak cerita peristiwa Isra' Mi'raj ni, dia banyak sangat cerita. Cuma antara cerita yang boleh kita sebut kat situ ialah bagaimana ada orang test Nabi Muhammad, betul ke dia pergi ke Bait Masjidil Aqsa. Dia tanya, dekat Masjidil Aqsa ada berapa tiang? Kemudian dia tanya macam mana bentuk Masjidil Aqsa, sebab dia pernah pergi. Dan dia tahu Nabi Muhammad tak pernah pergi. Dia nak bukti nakkan Nabi Muhammad tipu. Nabi Muhammad pergi tu, memang Nabi Muhammad tak kira pun tiang-tiang tu. Macam kita first time pergi mana-mana pun, kita tak berapa lah, kita tak kira lah tiang. Kita tahu tiang ni cantik, mungkin warna dia kita ingat, bentuk dia mungkin kita ingat, tapi berapa tu jarang sangat orang nak kira, kan? Tapi dia tanya tu, pada ketika itu memang Nabi Muhammad tak ingat. Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Muhammad Osman Al-Muhammadi ada sebut. Ada pada ketika itu, ya, terima kasih. Pada ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi satu lagi mukjizat kepada Nabi dengan ditunjukkan seolah-olah ada skrin depan Nabi. Skrin tu Nabi turun nampak terus persekitaran Masjid Al-Aqsa. Soalan orang tu tentang semua sekali tentang Masjid Al-Aqsa tu Nabi jawab berdasarkan skrin. Bukan skrin, macam skrin, tapi nak kata skrin bukan skrin. Sebab Allah tu maha hebat ciptaan Allah. Skrin ni kalau nak bandingkan dengan kehebatan ciptaan Allah tu, sangat kecil sangat. Allah tunjukkan, Nabi Muhammad nampak clear. Soalan ditanya, Nabi jawab semua. Tapi kemudian akhirnya, apabila Nabi dapat berjaya jawab semua, tiba-tiba Nabi dituduh sebagai ahli sihir. Inilah dia masalah apabila orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Okay? Dia akan menolak kat situ. Sebab nanti itu di antara benda yang kita akan jadikan asas perbincangan kita hari ini. Okay? Jadi Al-Quran sebagai panduan hidup. Lepas cerita Isra' tu, ayat pertama, ayat kedua, ayat yang awal tu,
kemudian pada ayat ke-9 Allah cerita tentang Quran. Kenapa cerita Quran kat sini? Sebab Allah nak beritahu Quran ni panduan yang sepatutnya. Sebab apa? Bukti yang hebat macam itu pun, Isra' pun kamu tolak, benda yang boleh nampak dengan mata. Dan pada zaman Nabi juga ada satu peristiwa besar yang berlaku, iaitu mukjizat orang Arab cabar Nabi supaya belah bulan. Dengan izin Allah pada malam itu bulan terbelah. Tapi lepas tu dia orang kata Muhammad penipu, Muhammad ahli sihir. Ahli sihir boleh buatlah. Sedangkan benda tu telah terbukti bahawa apa? Yang mana menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad ini boleh minta dengan Allah untuk berlaku begitu, nak menunjukkan kebenaran kan apa yang Nabi Muhammad buat. Tapi mereka tolak juga. Jadi pada ketika itu bukti-bukti yang bersifat panca indera yang nampak orang tolak. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bawa pula ayat 9 Quran sebagai petunjuk. Kalau kamu tolak benda yang panca indera kamu boleh lihat sekalipun, kamu telah tolak, tapi sekarang dibawa Quran. Quran di sini ada hujah-hujah, di sini ada panduan-panduan, di sini ada ilmu yang dapat menunjukkan kepada kamu apakah dia panduan hidup yang sepatutnya, dan petunjuk yang ditunjukkan itu ialah dalam bentuk yang paling lurus. Yang paling lurus apa? Contoh, dalam persoalan siapakah pencipta alam. Manusia tercari-cari siapa pencipta alam masa itu. Maka Quran mengenalkan Allah pencipta alam. Manusia tercari-cari cara hidup yang sepatutnya. Apakah hukum hakam panduan yang boleh mereka ikut? Al-Quran menunjukkan hukum hakam peraturan yang terbaik untuk mereka ikut. Mereka tercari-cari bagaimana berkenaan dengan adab-adab yang perlu dilalui dalam hidup. Islam tunjukkan ini ada adab. Kan? Mereka tercari-cari tentang persoalan berkenaan dengan apakah kesan kalau buat ni, buat itu. Al-Quran menjelaskan kesan buat ini, buat itu. Kalau baik kesan yang ini, buat jahat kesan ini. Itu di antara kandungan Al-Quran. Itu yang dikatakan sebagai yahdi lillati hiya aqwa. Kan? Al-Quran sebagai panduan hidup ditunjuk perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia sebagai panduan. Okey, seterusnya kita punya slide ke? Boleh gerak pada slide ke? Okey. Jadi dalam Quran dia ada dua jenis panduan dalam Quran. Ada setengah ulama disebut 4, tapi saya ambil yang ringkas sikit, iaitu ada dua panduan. Kita ambil yang dua ni. Iaitu panduan yang pertama ialah panduan. Panduan tu dalam bahasa Arab dipanggil sebagai hidayah ataupun petunjuk. Panduan tu kita guna bahasa Melayu. Saya gunakan hidayah kat sini ataupun panduan ataupun petunjuk. Hidayah umum ataupun panduan umum iaitu hidayah untuk semua manusia. Dan yang kedua adalah panduan dalam bentuk khusus. Ia hanya untuk manusia tertentu dan ia berbentuk taufik. Okay. Apa dia panduan yang pertama tu? Panduan ataupun hidayah bersifat umum. Dia adalah merupakan gambaran kepada adilnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia petunjuk untuk semua. Tak ada siapa yang terlepas. Allah bagi. Kan? Sehingga orang sejahat-jahat manusia pun, sezalim-zalim manusia pun, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan akan hidayah kepada mereka supaya mereka dapat tahu jalan yang sepatutnya dan kemudian memilih jalan itu. Antaranya Allah sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan kaum Samud. Allah sebut wa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Okey, yang bermaksud adapun kaum Samud. Kaum Samud ni kaum yang ganas maksud. Kaum yang mana disuka siksa manusia. Kan? Wa idza batashtum jabbarin. Kalau kamu siksa manusia, kamu siksa manusia dengan sangat jahat. Ini perangai dia. Satu kerajaan pada zaman itu yang mempunyai kerajaan yang hebat dan kehebatan mereka adalah dalam bentuk ketenteraan. Mereka merupakan bangsa penakluk. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada mereka rasul juga
Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka petunjuk juga. Tapi apa Allah sebut kemudian? Fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih suka untuk berada dalam keadaan buta daripada mendapat petunjuk. Allah gambarkan mereka pilih buta, kan? Dan mereka tolak petunjuk. Maksudnya Allah umpamakan bahawa petunjuk ni seolah-olah kita nampak jalan, kita nak pergi mana. Jadi dengan jalan tu kita tahu, kita decide untuk pergi, kan? Kita nampak, kita pergi, Allah bagi petunjuk, ni ada signage dia, pergi, kan? Tapi apabila kita menolak petunjuk tu, kita memilih untuk berada dalam keadaan yang tak ada petunjuk. Kita nak jalan sendiri, kan? Ikut kita. Allah dah bagi petunjuk, kita buang semua petunjuk, seolah-olah contoh kita dah dibagi mata, kita buang mata kita korek mata kita, keluarkan biji mata, kita jalan sendiri dengan egonya, saya boleh berdiri sendiri tanpa mata yang Allah bagi. Itu contohnya, kan. Jadi teraba-rabalah kita, kan. Nak pilih jalan mana kita tak tahu, akhirnya kita ikut jalan je, dan bila kita jalan je ikut suka hati kita, kita tidak akan sampai kepada destinasi yang sepatutnya. Sebab nak sampai ke destinasi yang sepatutnya itu, dia perlu mengikut petunjuk demi petunjuk yang ditunjuk oleh Allah sepanjang perjalanan ke situ. Sebab apa? Sepanjang perjalanan untuk menuju destinasi yang sepatutnya itu, terlalu banyak perkara-perkara penghalang-penghalang. Terlalu banyak perkara-perkara yang menyebabkan kita boleh tersalah jalan, kan? Apatah lagi kalau kita tak ada petunjuk, bagaimana kita nak sampai ke tempat yang agak mencabar itu. Hanya orang mengikut petunjuk boleh sampai, dan tempat itu adalah redha Allah. Dan dengan redha Allah itu kita sampai tempat bernama syurga, kan? Jadi itu paduan dia. Jadi Allah sebut dalam Quran, kaum Samud pun diberikan petunjuk, tapi mereka memilih untuk tidak mahu terima. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain tentang hidayah ni. Contoh dalam ayat yang kita baca tadi, dalam berkenaan dengan Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah sebut bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk kepada semua manusia. Dia adalah petunjuk pada semua manusia. Maksud apa? Quran ni bukan untuk orang Islam je. Quran ini untuk dibaca oleh semua orang, kan? Untuk dibaca oleh semua orang, untuk dikaji oleh semua orang, untuk diteliti oleh semua orang, untuk ditadabbur oleh semua orang. Dia Islam ke bukan Islam, ini untuk semua. Dia termasuk dalam kategori hidayah umum. Okay? Jadi bacalah, kan? Baca, insya-Allah kita akan temui akan petunjuk. Okay. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, panduan hidayah khusus. Panduan hidayah khusus ni ialah, kita kata hidayah berbentuk taufik kepada manusia. Maksud taufik ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah dalam hati kita, tiba-tiba selepas kita kaji, akhirnya kita selapang dada dengan agama ni. Kita rasa lega. Kita rasa okey. Mungkin sebelum ni kita rasa tak okey. Itu taufik Allah bagi, kan? Di sini dan ia adalah untuk orang tertentu. Siapa orang tertentu itu? Allah sebut dalam Al-Quran, antaranya ialah zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang kedua Baqarah, Allah sebut selepas Alif Lam Mim, Allah kata zalika, itulah al-kitab, iaitu Quran, la raiba fihi, di dalamnya tidak ada keraguan padanya. Bacalah, carilah benda yang meragukan, kamu tidak akan temui. Dan kemudian Allah sebut ujungnya hudan lil muttaqin, dia adalah petunjuk kepada hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Ini khusus orang takwa Allah bagi. Orang memilih takwa Allah bagi. Dalam ayat lain Allah cerita tentang orang beriman. Orang beriman Allah bagi. Maksudnya apa? Di dalam hatinya Allah bagi petunjuk, dan petunjuk tu Allah pilih orang ini. Okey. Jadi yang kedua dia beza dengan pertama. Yang pertama tu Allah bagi semua orang.
untuk petunjuk, kenal petunjuk, tahu petunjuk, kan? Dan daripada ramai-ramai itu ada yang Allah bagi khusus. Ini dia terus nak terima Islam. Ini nak terima Islam. Terima Islam. Selepas dia melalui akan yang pertama. Yang pertama tu semua dapat. Kan? Semua akan dapat. Dan semua dapat. Seperti mana Allah sebut dalam Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kami telah mengutuskan kepada semua umat itu akan rasul yang menyuruh kepada benda yang sama, iaitu wa'budullah, sembahlah Allah, dan jauhilah taghut, jauhilah perkara yang melampau batas. Itu yang pertama. Allah utuskan, sampaikan mesej itu kepada semua orang. Tapi yang kedua ni, orang tertentu dapat. Ada satu cerita, saya ingat video ni pun ramai mungkin dah tengok. Cerita tentang seorang ni, dia anti-Islam, dan dia ada pula ditubuhkan satu NGO yang anti-Islam ni lah, dan dia lah selalu buat demonstrasi untuk Islam, bakar Quran semua. Jadi kemudian dia buat satu foundation ni, dia pun mengutip derma untuk supaya dapat fund untuk lawan Islam, untuk hentam Islam, sebab dia kata Islam ni tak betul. Islam adalah agama teroris. Siapa masuk Islam, dia berpotensi untuk menjadi teroris. Itu dia punya pegangan dia. Lalu kemudian dia bercadang untuk menulis satu buku berkenaan dengan kepalsuan dan penipuan Islam yang perlu dijauhi. Lalu masa dia menulis tu, dia, kalau tak silap saya, dia berbincang dengan kawan-kawan dia. Akhirnya timbul idea, kalau nak tulis betul dalam Quran ni, kena rujuk dia punya rujukan, bukan rujuk yang lain, kan? Memang gitulah, secara saintifiknya gitulah. Kita nak menganalisis satu benda, kena analisis dia punya sumber lah, kan? Jadi dia pun akhirnya buka Quran, kaji Quran. Tapi dia kaji Quran bukan untuk mencari kebenaran, tetapi dia mengkaji Quran untuk mencari kesalahan, dan kemudian nak sebarkan kepada orang. Okey, on the way, dalam proses dia cari tu, dia kata, apa yang aku temui akhirnya, makin lama makin jumpa kebenaran, makin lama makin jumpa kebenaran, makin lama makin jumpa kebenaran. Okay? Tetapi kepalsuan, penipuan aku tak jumpa. Akhirnya, apa yang berlaku? Dia telah memeluk Islam. Dan apabila dia peluk Islam tu, macam-macam lah dia dapat, kan? Baru dia pula diugut dan sebagainya, kan? Dan sekarang ni dia jadi di antara orang yang, di antara pendakwah yang cerita tentang kebenaran Islam, kan? Jadi yang mula-mula yang kita sebut tadi, panduan hidayah umum tadi, hidayah untuk semua, itu dia pun dapat pada peringkat awal. Dia tahu Islam, dia dengar tentang Islam, dia kenal Islam. Cuma masa tu dia kenal Islam secara tidak mengikut sumber yang sepatutnya. Akhirnya dia ada prasangka buruk pada Islam. Tapi apabila dia mula mendekati Quran, sumber dia, kan? Sebab tu kita kata Al-Quran panduan hidup. Bila dia pergi cari Quran, dia baca Quran, dekat situ ditemui kebenaran sebenar, menjawab semua persoalan-persoalan yang selama dikata kepalsuan itu. Akhirnya dia dengan rela hati menerima akan perkara yang ditemui dalam Quran itu, petunjuk yang dalam Quran, dan akhirnya Allah bagi dia panduan nombor 2, iaitu apa? Hidayah khusus. Dia mendapat taufik, kan? Taufik hidayah dalam hati dia ada taufik. Taufik ni Allah datangkan kepada dia keinginan untuk terima Islam, dan dia menyahutnya. Allah bagi. Kalau kita tak ada respon, kan, maka terlepaslah kita itu, kan? Seperti mana kita selalulah, kan? Dan benda ni, panduan ni, yang hidayah ni, Allah datangkan dalam pelbagai bentuk lah, kan? Saya suka baca buku-buku ataupun tulisan orang-orang yang baru memeluk Islam. Ramai yang kalau bukan Islam ni, yang mu'alaf, yang saya temui, dan saya baca buku, saya tengok ramai yang dalam bentuk mimpi. Dalam bentuk mimpi, kan? Jadi itu mungkin salah satu daripada cara Allah bagilah, kan, untuk bagi hidayah tu, bagi hidayah taufik. Selepas
hidayah umum untuk semua orang, dia pula hidayah taufik. Dan kebetulan masa tu dia menyahut ni. Kemudian ada dua persoalan. Orang kata, bila borak dengan kawan-kawan saya tentang ramai mu'alaf masuk Islam tu mimpi, kawan-kawan sebutlah, kita tak ada dapat mimpi pun. Kan? Jadi kita tak dapat mimpi sebab kita sudah diberikan oleh Allah secara lain. Kita sudah lahir dalam Islam. Itu juga adalah hidayah khusus kepada kita. Jangan kita tolak. Kan? Sebab ada juga orang yang dah dapat hidayah khusus ni, dah dapat taufik peringkat awal, kemudian di hujung dia tolak pula, jadi murtad. Jangan kita jadi gitu. Kita dah begitu, dapat pegang terus, pegang betul-betul berkenaan dengan panduan hidayah khusus ini. Okey. Dan satu ayat berkenaan hidayah khususnya Allah sebutkan, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah nak bagikan kepada dia hidayah khusus ni, yashrah sadrahu lil Islam, maka dia akan rasa lapang dada dengan Islam. Jadi ini orang yang Allah nak bagi taufik, maksudnya dulu rasa sempit dada dengan Islam, tiba-tiba rasa sedap. Dan macam mungkin kita semua pernah lalui lah, saya rasa. Contoh macam ni lah, kita masa kecil tu, kita dulu solat, tapi solat kita tu sebab mungkin kita sekolah, ada orang kat sekolah, balik rumah tak solat pun. Kan? Sebab ustazah suruh solat, kita solat. Tapi kat rumah tak solat. Kan? Ada orang yang kita solat dulu disebabkan mungkin mak pak kita lah suruh kita solat. Tapi kadang-kadang tu bila mak pak tak ada, kita selamba tak solat. Kan? Kita nyuruh. Kita duduk dalam bilik, mak tanya, dah solat dah? Dah, pada tengah baring. Kan? Tak solat pun. Kan? Itu mungkin pengalaman masa kecil kita. Panduan hidayah. Tapi tiba-tiba, selepas itu kita solat sikit, sekejap solat, sekejap tak solat, sekejap tak. Tapi tiba-tiba sampai satu peringkat, tiba-tiba kita terus datang dalam hati kita, rasa bersalah kalau tak solat. Kan? Sampai satu peringkat pula, contoh kita dah malam tu, dah penat malam tu, kan? Tiba-tiba kita pun tertidur, tak solat Isyak, tiba-tiba boleh tengah malam tu, 4 pagi pula terjaga macam ada orang kejut. Alamak, tak solat Isyak lagi, kita pun solat. Padahal kalau masa biasa terbangun 4 tu, kita akan sambung tidur. Kan? Takkan kita bangun lah, tapi disebabkan tak solat kita bangun. Sedangkan sebelum tu solat di satu yang lihat untuk kita, tapi tiba-tiba sudah datang rasa itu yang dipanggil sebagai juga hidayah berbentuk taufik kepada manusia. Dan kita sudah datang rasa penyerahan diri kepada Allah, itu sebenarnya anugerah Allah. Dan inilah yang dijelaskan Al-Quran. Ada 2 bentuk hidayah. Hidayah umum, hidayah khusus. Kalau yang pertama tu Allah sebut hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Tapi yang kedua ni dipanggil hudan lil muttaqin. Kan? Petunjuk kepada orang bertakwa dan juga petunjuk kepada orang beriman. Setengah ayat lain disebut syifaa'un wa nazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un lil mu'minin. Kan? Kami turunkan daripada Quran tu sebagai penyembuh kepada orang beriman. Allah sebut orang beriman dia penyembuh dia. Penyembuh apa? Penyembuh kepada sakit-sakit hati yang tidak sepatutnya. Kan? Jadi itu kepada apa? Itulah taufiknya Allah bagi. Adapun orang yang umum tu, Allah sentiasa memberikan petunjuk kepada orang umum, hidayah umum. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. Ini dalam kategori hidayah yang pertama tadi. Hidayah yang kedua pun sama juga. Allah bagi benda yang sama. Untuk jalan kepada hidayah tu, Allah bagi anugerah kepada kita. Antaranya Allah bagi akal, Allah bagi kita panca indera, Allah bagi kita hati, Allah bagi kita insting. Okey, yang pertama Allah bagi kita akal. Akal ni sifat dia ialah untuk kita timbangkan di antara baik dan buruk, di antara salah benar, di antara yang boleh dengan tak boleh. Akal ni dia punya fungsi dia. Kan? Dia menyaring satu benda,
Kan dia ada satu macam apa ni, dia teknologi yang sangat canggih yang letak kepada kita, ada pada kita ni kan. Dan dengan akal ni dia memandu kita ke arah untuk mendapatkan hidayah kan. Okey, kita cerita dulu. Yang kedua, panca indera sama juga sifat dia. Allah bagi kita mata, Allah bagi kita telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, deri rasa, kita dapat rasa, kita rasa panas, kita rasa sejuk, kita rasa apa, itulah benda-benda kan, kita bau dan sebagainya. Itu semua juga adalah merupakan pemandu kepada hidayah juga, bukan saja-saja Allah bagi. Bukan saja-saja Allah bagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita hati. Hati ni apa? Hati ni Allah bagi kepada kita antaranya rasa takut, rasa gembira, rasa sedih, rasa kecewa, rasa putus asa dan sebagainya. Itu Allah bagi hati kepada kita, di mana itu di antara benda yang kita semua lalui kan. Dan kemudian Allah bagi kita pula insting. Insting ini adalah dipanggil sebagai kita punya macam rasa, contoh rasa masa kita kecil-kecil contoh, tentang yang insting berkaitan dengan ketuhanan, rasa Allah yang ada kan. Rasa kalau buat salah ni mesti dia macam tak sedap kan. Dia macam ada nak buat satu tu, ada macam ada halangan je nak buat. Benda tak baik ni dia ada macam ada insting, tak, jangan buat. Okey, itu semua adalah merupakan perkara-perkara yang kita katakan sebagai pemandu kepada hidayah. Kita tengok insting dulu. Insting, contoh ada satu cerita. Siapa yang pernah ikut ceramah saya mungkin pernah dengar cerita ni sebab banyak kali cerita. Iaitu saya baca dalam satu buku buku tu Indah Sumber Kedua, Sumber Ketiga. Dia cerita tentang satu keratan dalam khabar, dalam majalah Reader's Digest tahun bila punya, cerita tentang temu ramah dengan seorang tentera Rusia berkenaan dengan persoalan ketuhanan. Jadi dalam cerita tu, dalam keratan tu, dia cerita tentang tentera Rusia ni, dia tentera udara. Dia selalu buat exercise, payung terjun, lompat. Jadi dia kata dia selalu buat exercise tu. Dan dia kata ada satu benda yang selalu datang dalam hati dia yang sampai sekarang dia tak dapat jawapan dia. Iaitu apa? Iaitu dia setiap kali nak terjun dia rasa takut sangat. Takut tu berkaitan hati, perasaan kita takut kan. Takut sangat. Kemudian lompat juga, dah jadi kerja, lompatlah. Kalau kita mungkin boleh baca bismillah ke, baca syahadah dulu, dia tak main lompat je lah, lompat katak lagi. Dia lompat. Bila lompat tu lagi takut datang kan? Dan kemudian ketika kemuncak takut tu terdetik dalam hati dia, Tuhan tolonglah kan, Tuhan tolonglah, save me, help me, tolong aku kan. Lepas tu bila payung terjun tu dah kembang, dah lega sikit, dah rasa tapi masih lagi minta Tuhan tu tak apa jadi tu. Masa tu kaki tak berbicara kan, tak tahu udara. Kemudian sampai je turun ke tanah, ketika itu hilang semua rasa tu. Takut hilang, Tuhan, permintaan pada Tuhan pun hilang kan. Masa tu apa yang ada? Kadang-kadang datang benda lain, bangga, rasa hebat, rasa semua kita lah, semua kembali kepada kita sendiri. Tadi masa tengah ke atas tu, kita dah tak ada, kita jadi kerdil langsung kan. Tak ada apa yang kita nak banggakan pada diri kita ni kan. Tapi masa sampai ke tanah, hilang semua tu. Kemudian esoknya latihan lagi sekali, exercise, lompat lagi, rasa sama. Minta Tuhan tolong kan, rasa takut. Ini dipanggil sebagai anugerah Allah, pemandu kepada hidayah. Cuma cerita tu sampai situlah.
dia akhirnya dalam tulisan tu dia kata aku tak tahu apa rasa ini. Okay. Dan kemudian tentera tu tentera Rusia, dan cerita tu dalam majalah tahun zaman USSR, zaman Rusia atau komunis tu. Masa tu cerita tu dia berceritakan bahawa dia tak pernah belajar tentang agama, di sekolah pun tak belajar tentang agama sebab Rusia masa tu komunis. Komunis melihat agama ni sebagai candu rakyat. Kan? Apa maksud candu? Dadah. Siapa berpegang kepada agama, dia sedang seolah-olah sedang khayal. Berada dalam dunia fantasi. Dia bukan berada dalam dunia realiti. Dunia realiti pada dia tak ada Tuhan. Dunia fantasi, ya. Orang isap dadah je. Macam orang isap dadah. Kan? Jadi dia tak pernah belajar agama tentang Tuhan. Apatah lagi agama. Tiba-tiba dia minta tolong dengan Tuhan. Ketika mana dalam keadaan terdesak begitu, ini dipanggil sebagai di antara benda-benda anugerah Allah yang Allah bagi nak menolak kita kepada hidayah. Ini adalah merupakan dipanggil sebagai hidayah umum tadi. Dan kalau kita lihat, semua manusia, makhluk ni Allah bagi hidayah umum ni, antaranya insting ni. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'la, Allah sebut Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Okey. Tak kena baca lagi, boleh ingat. Okey, Allah sebut dalam Quran Sabbihisma rabbikal a'la. Kan? Bertasbihlah kepada Tuhan kamu. Pujilah Tuhan kamu. Yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa. Yang mana Tuhan ni, iaitu Allah, yang menjadikan kamu dan menyempurnakan ciptaan kamu. Dahlah cipta, kemudian sempurnakan. Macam tubuh kita ni, sangat sempurna. Kalau kita lihat secara saintifiknya, hebat sangat. Kan? Ambil lah apa-apa organ kita, kita ambil mata lah. Kan? Kaji mata. Kan? Kita akan lihat bagaimana hebatnya ciptaan mata ni. Okay, ambil apa lagi? Ambil kulit kita. Kan? Kajilah kulit kita. Kita akan lihat bagaimana hebatnya kulit kita. Kajilah apa-apa. Jantung kita. Hebatnya jantung kita. Kan? Rambut juga ada fungsi dia. Kan? Kajilah hebatnya. Okay? Itu bagus nak cerita tu. Kan? Jadi Allah sebut khalaqa fasawwa. Cipta dan sempurna. Kan? Bukan cipta lepas tu dah gitu. Berbanding dengan ciptaan manusia, bila cipta kita akan temui banyak kekurangan lagi, lepas tu upgrade lagi. Itu kalau kita lihat ciptaan manusia, contoh kapal terbang, kita ada version keberapa dah benda, makin canggih. Kemudian kalau kita tulis belakang, kita tengok ciptaan dulu yang 50 tahun 50-an, oh teruknya. Kan? Di zaman itu ketika baru dicipta hebat. Kan? Tapi akhirnya jumpa kelemahan, sentiasa lemah. Kalau dunia ni ada 1000 tahun lagi, ciptaan terbaik pada hari ni, kita akan lihat selepas 1000 tahun ni, hampir. Kan? Low class. Sebab apa? Sebab kelemahan ada. Sebenarnya yang 1000 tahun akan datang pun penuh dengan kelemahan lagi. Tapi Allah cipta manusia ni, makhluk ni, dengan segala kehebatannya. Sebab itulah kalau kita kaji tentang ciptaan Allah, kita akan kenali Allah. Okey. Kemudian Allah sebut lagi alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Kemudian Allah sebut qaddara, Allah telah tentukan kadar-kadar kepada manusia yang dicipta ni. Antaranya apa? Kadar mati bila, kahwin bila, ataupun tak kahwin. Allah kadarkan pula apa? Lelaki perempuan. Allah kadarkan tu. Kemudian fahada. Kemudian kami beri petunjuk. Petunjuk tu insting. Ya, fahada. Ini petunjuk umum apa? Allah bagikan insting, rasa sampai satu masa nanti dah besar sikit, dia akan rasa tentang terfikir soalan, contoh lepas hidup ni, mati ni, ada hidup semula tak? Sebelum saya hidup ni, saya di mana? Kan?
Sebelum ni, sebelum saya dalam perut mak saya kat mana? Itu di antara persoalan hidayah kan. Banyak lagi soalan. Kemudian tengok alam ni, ada Tuhan tak? Tu yang macam-macam. Akhirnya timbul apa? Macam-macam orang punya teori-teori berkenaan dengan nak menjawab kepada insting ni, kan? Nanti lepas ni kita, kalau sempat, kita terangkan sedikit teori-teori yang hasil daripada orang nak mencari jawapan kepada insting. Bila dia tak cari Quran, dia akan keluar teori-teori macam-macam. Okey, kepada makhluk lain selain kita, Allah bagi juga fahada, bagi juga petunjuk. Petunjuk dia macam mana? Petunjuk dia ialah untuk dia menjalani kehidupan dia. Contoh anak penyu lahir, kan? Mak dia telurkan dia dekat tu, dekat Rantau Abang. Sebenarnya dia daripada Hawaii. Mak dia punya kampung dekat Hawaii, lepak sana. Tempat dia bermain-main air. Tapi nak telur pergi sini. Kan? Itu insting juga nak pergi sini. Dia bukan ada radar ke, bukan ada Waze ke, sampai sini. Itu insting yang Allah ciptakan. Kemudian anak dia lahir, keluar daripada menetas tu, Allah bagi insting untuk apa? Cari laut. Jangan pergi ke hutan, jangan panjat gunung, pergi ke laut. Dia pergi sana. Dan kena pergi laju-laju. Jangan slow-slow. Kalau slow-slow memang kena jadi bahan makanan makhluk lain. Kan? Itu insting makhluk lain. Insting untuk manusia dalam bab yang itu, bahagian itu ada juga. Kan? Contoh anak, kan? Dia tahu nak menyusu macam mana, tak payah belajar pun. Kan? Bila lahir. Kan? Dan macam-macam lagi. Dan kemudian bagi manusia ada tambahan satu insting, iaitu insting berkaitan dengan ketuhanan untuk mencari untuk mendapat hidayah Allah. Okay? Dan di antara insting dan hati dia berkait rapat. Kan? Contoh hati takut, kan? Dia ada kaitan dengan insting juga. Allah nak takut tu, Allah nak suruh takut yang kemudian boleh digunakan untuk takut yang sepatutnya. Takut apa? Takut kepada kemurkaan Allah. Datang takut. Kan? Jangan kita takut yang tak sepatutnya, kan? Jadi hati itu semua ada tu. Contoh kita jalan naik kereta, kan? Naik kereta ataupun kita naik kapal. Kita naik kapal tengah laut, tiba-tiba laut gelora, datang rasa takut. Takut tu sebenarnya adalah takut yang Allah bagi pada kita supaya cari Allah, dekat dengan Allah. Macam yang tentera Rusia tadi, terjun. Rasa takut tu. Takut tu bukan saja-saja takut, bukan Allah saja bagi takut. Takut tu supaya datang terdetik nak cari Allah, nak bersandar kepada Allah. Okay? Macam kita naik kapal, tiba-tiba ribut datang. Bukan naik kapal lah, sekarang tak naik kapal terbang. Kan? Naik kapal terbang nak pergi Langkawi. Sebelum nak pergi tu seronok sangat. Pergi first time pergi Langkawi. Kan? Nak bercuti, tak pernah cuti. Sepanjang duduk MP. Inilah first time bercuti di Langkawi. Nak naik kapal terbang. First time naik kapal terbang. Kan? Bila naik kapal terbang tu, naik, seronok. Tiba-tiba kapal terbang dah laju sikit sebelum terbang tu, kecut perut dah. Kan? Masa tu, kita akan tengok. Boleh katakan semua sekali kat situ mulut qamat kami. Ya Allah, tolong aku. Hati tak tahu macam mana lah. Kan? Macam mana datang tu? Itulah anugerah Allah, hidayah. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala supaya nak suruh kita dekat dengan Allah. Cari Allah, bukan cari benda selain Allah. Okay? Itu dia. Okey, itu hati. Kemudian kita pergi panca indera. Panca indera ni Allah bagi kita punya mata kita untuk melihat kan ciptaan Allah, kan. Dan Allah sebut dalam Quran banyak. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa akibatul qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kan? Yang bermaksud berjalanlah kamu di atas muka bumi. Untuk kamu lihat bagaimanakah kehancuran, kebinasaan orang-orang yang merupakan pendusta kepada agama yang terdahulu. Okay?
Ini Allah suruh guna panca indera. Mata kita boleh tengok. Yang mana ia boleh membawa kepada kebenaran. Antaranya Allah gunakan ayat versi yang sama juga tadi. Kul siru fil ard. Berjalanlah kamu di atas muka bumi ini dan kamu lihatlah bagaimanakah ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian Allah sebut lagi dalam Quran berkenaan dengan tengok ni. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di atas muka bumi ini ada banyak tanda-tanda berkenaan dengan kebenaran Tuhan kamu. Wa fi anfusikum, dan dalam diri kamu juga Allah ada bagikan juga petunjuk-petunjuk berkenaan dengan kebesaran Tuhan kamu. Afala tubsirun, tidakkah kamu menelitinya? Allah menggunakan perkataan afala tubsirun. Tubsirun ini melihat dengan meneliti. Kalau kita melihat saja, kita menggunakan dia tidak akan gunakan tubsirun. Tapi tubsirun ni tengok dengan teliti, lihat benda yang tersirat juga. Tapi kalau kita tak tengok secara teliti, kita tak nampak apa lah. Tengok tangan kita, yang kita nampak, oh dah bergendut dah tangan aku. Kan? Ni kena beli krim baru ni. Kan? Krim lama tak boleh. Tengok muka, oh dah nampak dah ciri-ciri ketuaan, ciri-ciri penuaan. Oh, kita tengok tu je. Tapi yang tu bersirun tu tengok dengan teliti adalah tengok dan lihat. Kalau seorang Islam tengok muka dah semakin tua ni, rasanya dah tak lama dah, kan? Apakah persiapan yang aku dah buat? Okay. Kepada orang-orang yang hidayah secara umum pula, tengok ni, kalau dia melihat secara teliti, hebat penciptaan Allah, kan? Bagaimana dia kaji pula kulit ni sentiasa dia ada proses apa ni, bersalin kulit. Bukan ular aja ni, kulit kita pun, kan? Dia pun ada ni proses tu. Mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik. Ada sel-sel baru kat situ, kan? Jadi kita akan terfikir, hebatnya ni ciptaan ni. Siapa yang kontrol ni? Saya tak boleh kontrol, kan? Kita tak boleh kontrol. Kemudian dia membawa kepada apa? Mesti ada yang hebat yang cipta ni semua, kan? Melihat oleh panca indera kita. Kemudian akal juga begitu, kan? Akal dia sangat berkaitan dengan panca indera. Dia memandu kita untuk timbangkan benda yang kita nampak, apa yang hati kita rasa, insting kita tu, dan kemudian dia mencari jawapan. Cuma akal ni dia masih ada keterbatasan juga. Okey, panca indera juga terbatas, hati terbatas. Boleh kita pergi slide seterusnya. Okey, kita tengok dulu keterbatasan akal. Akal ni lah yang boleh yang boleh membawa kita kepada ilmu. Okey. Dan Allah bagi akal ni supaya kita dapat mencari hidayah, dapat mendapat hidayah. Dan kat sini kalau kita lihat dalam ayat ni, dalam surah Al-Isra, masih lagi surah Isra. Isra ni banyak cerita-cerita, kan? Dalam surah Isra ni Allah sebut, wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan inna lamab'usuna khalqan jadida. Al-Isra ayat 49, yang bermaksud, dan mereka berkata, mereka ni orang-orang kafir Quraisy, ketika mana Nabi SAW beritahu tentang mereka akan ada hari kiamat, hari kebangkitan semula, iaitu hari itu akan dihitung amal. Siapa yang beriman, dia akan selamat. Siapa yang kufur, dia akan tak selamat. Dan orang yang selamat ialah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah, mengkufuri Allah, dia tak selamat pada hari itu, kan? Lalu kemudian jawapan orang Arab kafir Quraisy ni apa? Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Dia tanya. Jawapan mereka ini ialah menunjukkan kepada keterbatasan akal. Sebab akal ni macam saya sebut tadi lah, dia hanya boleh proses fikir berkenaan dengan benda yang ada masa, yang ada tempat, yang ada kewujudan, yang ada pergerakan, yang hidup, kan? Yang nampak, yang dengar, yang tu. Tapi berkenaan dengan mati,
kita tak pernah lagi jumpa orang yang mati hidup semula. Dan lebih susah lagi nak fikir, mati hidup semula tapi hidup di alam lain, di dimensi yang lain. Kan? Jadi macam mana ni? Okey, disebabkan keterbatasan akal inilah, maka kita perlukan kepada petunjuk daripada Al-Quran untuk tunjuk kita benda-benda yang akal ada batasannya. Dan memang sebenarnya akal ni sangat terbatas. Contoh, kan? Contoh keterbatasan akal yang mana memulakan kepada kita satu benda lain nak bantu akal. Contoh, kita sekarang duduk kat Kuantan. Mak kita mungkin kat Perlis, keluarga kita kat Perlis. Keluarga, rumah keluarga kita. Keterbatasan akal dan juga panca indera kita tak tahu apa yang mak kita buat kat kampung tu. Kan? Kita tak tahu. Kan? Dan kita memerlukan sesuatu untuk kita dapat tahu apa yang berlaku di sana. Sekarang ni kita ada teknologi, handphone. Kan? Kita ada internet. Kita boleh cakap dengan dia orang kat sana. Kita tahulah dengan ada satu benda yang menjadi perantara untuk sana. Jadi begitu juga keterbatasan akal dan persoalan-persoalan yang mana sebenarnya kita tercari-cari yang hasil daripada insting kita tadi, dan juga akal yang waras juga akan terfikir sebenarnya berkenaan dengan sebenarnya akal dia akan sampai kepada persoalan tentang takkanlah ciptaan yang hebat ni macam tu saja, terjadi spontan gitu saja. Sedangkan kalau kita lihat benda-benda apa saja yang lain, kita akan tanya, ni siapa buat? Handphone ni canggih ni siapa buat? Bila ada satu keluaran kereta baru, siapa yang buat tu, made in mana ni? Kan? Tapi bila kita tengok alam yang hebat ni, kita tak nak fikir siapa yang buat ni. Kan? Tapi akal sebenarnya, apabila kita fikir betul-betul, dia akan datang persoalan yang bertubi-tubi untuk mencari jawapan kepada perkara itu. Kan? Sama juga dengan persoalan ada orang buat jahat, dia terlepas kat dunia. Kan? Takkan boleh lepas gitu je. Kan? Saya susah, hidup saya susah contoh. Kan? Takkan ini satu ketidakadilan. Ada orang ni dia senang. Kan? Dia senang. Tak ada benda ke untuk saya ni. Saya macam ni je lah. Kan? Jadi semua sekali persoalan-persoalan tadi tu, rasa ketidakadilan dalam kehidupan di alam ni semua, sebenarnya dia membawa kepada satu persoalan berkenaan dengan mesti ada satu kehidupan lain yang mana hidup itu akan menjadi satu tempat untuk pembalasan kepada orang yang jahat yang terlepas di dunia. Untuk memberi memberikan satu kebaikan kepada orang yang ketika dunia ni sabar, takkan terlepas itu. Ya, akal kita akan terfikir dulu, insting kita begitu juga. Kan? Jadi dekat sini, keterbatasan akal ini, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Quran pula menjelaskan tentang soalan orang ni. Kan dia kata, dah mati takkan hidup semula. Allah Subhanahu Wa Taala berikan jawapan, dan jawapan itu jawapan yang juga boleh membuka pencerahan kepada akal. Allah sebut dalam Al-Quran, antaranya dalam Al-Baqarah, Allah sebut, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah sebut, bagaimana kamu boleh mengkufuri akan kebangkitan semula, sedangkan dulu ni kuntum amwata, kamu sebenarnya asal dulu mati. Fa ahyakum, kemudian kamu dihidupkan. Summa yumitukum, kemudian kamu akan dimatikan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu akan dikembalikan kepada pencipta kamu, iaitu Allah. Jadi dekat dalam ayat ni, ayat itu merupakan jawapan kepada persoalan ini. Apa dia? Orang Arab ni, dia persoalkan tentang mati nanti boleh hidup semula tak? Kerana mereka berfikir bahawa hidup ni bermula dengan hidup, kemudian mati.
Tapi Al-Quran mengajar bahawa hidup ni bermula dengan mati dan kemudian baru hidup. Sebab asal kita mati, tiada. Kan? Kita tak ada. Mana kita? Contoh kita lahir tahun 1978. Tahun 77 kita kat mana? Kita lahir tahun 84. Tahun 80 kita kat mana? Kan? Hakikatnya masa tu kita tak ada, ataupun dalam arti kata lain, pada ketika itu kita mati. Kan? Kita mati, kemudian summa yumitukum fa'ahyakum. Silap. Fa'ahyakum. Kemudian dia, iaitu Allah, menghidupkan kamu. Pada tahun 1984, pada Januari 15, pada pukul 2 pagi, di sebuah klinik kesihatan di tengah bandar Ipoh, kita dilahirkan, kan, menangis, puek-puek menangis masa tu. Kan? Jadi masa tu kita hidup, tapi sebelum tu kita tak ada. Kita mula hidup masa tu. Okay? Allah beritahu dulu mati, hidup. Kemudian satu masa nanti, mungkin tinggal 5 tahun lagi. Sekarang ni tahun 2024, mungkin 5 tahun lagi, kita tak tahu tarikh itu. Tapi semua tu qadar, telah ditetapkan oleh Allah. Allah telah tentukan. Kita masuk je tahun kelima itu, bermula daripada hari ni, 5 tahun lagi, saat yang Allah dah takdirkan kita akan mati tu, masa tu akan sampai juga, kita akan mati. Tak ada siapa yang boleh halang kematian kita ketika itu. Matinya kita itu adalah mati yang kedua. Mati semula. Dulu mati, kemudian Allah hidupkan. Daripada tak ada, kemudian daripada sebesar ni je, kan? Macam anak saya lahir, saya pun takut nak pegang. Macam ni je pegang. 2 kilo lebih sikit je, kan? Sekarang ni dah tinggi dah dekat kita lah. Kan? Besar, kan? Siapa yang besar kata? Dengan izin Allah. Tapi kalau Allah kata cuma boleh 2 tahun je, 2 tahun je lah. Boleh 3 tahun, 3 tahun lah. Yang hidupkan tu Allah. Bukan kita yang disebabkan kita makan, kita hidup, tak. Kan? Disebabkan kita cukup minum, makan, kita hidup. Kan? Itu secara logiknya gitu. Tapi apabila Allah nak tarik orang yang walaupun cukup makan, minum, cukup rehat semua, bila-bila masa Allah boleh tarik. Waktu Allah sebut, Allah yang hidupkan. Kan? Hidup sampai satu masa, kita kata tadi 5 tahun lagi, kita mati. Kan? Dan kemudian Allah kata, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian lepas kamu mati itu, satu masa nanti kamu akan dihidupkan semula. Dihidupkan semula itu ialah hidup kali kedua. Dia sekadar perulangan proses. Allah sebut dalam ayat itu, perulangan proses daripada kehidupan kali pertama dulu. Allah inilah yang dulu hidupkan kali pertama, dan kita boleh terima kehidupan itu tanpa kita persoalkan, kenapa tiba-tiba hidup ni? Kenapa ada saya ni? Kan? Kenapa saya hidup kat dunia? Kita persoal bukan pun. Kan? Kita tak pernah bincangkan pula dulu sebelum ni, saya kat mana dulu? Kan? Kita kata kita mula dengan hidup, sebenarnya kita mula dengan mati, kemudian mati pula lepas ni, Allah yang matikan kita, kemudian proses yang sama Allah nak ulangkan semula, iaitu hidup semula, summa ilaihi turja'un, kemudian kamu akan kembali kepada Tuhan kamu, iaitu pada alam pembalasan nanti. Jadi Allah beritahu dengan meraihkan akal. Allah beritahu proses tu, kan, untuk akal terima, macam tu. Dan kepada mereka yang boleh ataupun menerima, yang mencari petunjuk, Quran adalah merupakan petunjuk yang jelas berkenaan dengan kebangkitan semula. Dia memberi jawapan, kan, bahawa kehidupan semula itu boleh jadi. Kan? Yang mana dari sudut prinsip akal, kebenaran akal mungkin tak boleh membuktikan kejadian hidup semula tu, tetapi akal tidak boleh menafikan akan berlaku kehidupan semula itu. Akal tu sendiri dia tak boleh buktikan kehidupan tu.
Tapi akal itu dia tidak boleh menafikan kan proses itu boleh berlaku semula berdasarkan penjelasan daripada Al-Quran tadi. Al-Quran menceritakan tentang proses itu, perulangan proses kan. Jadi di sinilah keterbatasan akal ditampung dengan panduan daripada Al-Quran, barulah kita tahu apa yang petunjuk yang petunjuk itu, dan petunjuk itu memandu kita kepada mencari kebenaran. Okey, baik, seterusnya slide kita. Okey, kemudian kita pergi pula kepada keterbatasan panca indera dan insting. Jadi dekat sini dalam ayat ni, saya bawa dia punya terjemahan je sebab ayat dia panjang tu, dalam surah Al-Isra. Oh, ni bukan Isra ni. Ini surah, tak silap saya, surah Al-An'am, silap, bukan Isra. Tak silap surah Al-An'am ayat 75-79. Nanti kalau cari surah Isra tak jumpa ayat ni. Okey, ayat ni Allah sebut dalam surah Al-An'am, tak silap saya, 75-79. Allah sebut wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Dua ayat yang pertama. Dalam ayat ni Allah sebut ni cerita tentang Nabi Ibrahim. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kebesaran dan kekuasaan kami di langit dan di bumi, dan supaya menjadilah ia dari orang-orang yang percaya dengan sepenuh-penuh yakin. Maka ketika ia berada pada waktu malam yang gelap, ia melihat sebuah bintang bersinar-sinar. Lalu ia berkata, inikah Tuhanku? Kemudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula, aku tidak suka kepada yang terbenam hilang. Kemudian ayat seterusnya kita baca terjemahan dia. Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit menyinarkan cahayanya, dia berkata, inikah Tuhanku? Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia, demi sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya menjadilah aku daripada kaum yang sesat. Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit menyinarkan cahayanya, berkatalah dia, inikah Tuhanku? Ini lebih besar. Setelah matahari terbenam, dia berkata pula, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan Allah dengannya. Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid, dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Okey, ayat ni merupakan cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni seperti mana semua kita tahu, dia lahir dalam keluarga yang tidak beriman. Dan kebetulan bapa dia adalah seorang tukang pembuat berhala. Ayat sebelum ni, satu ayat sebelum ni, kita tak masukkan kat sini, menjelaskan cerita cerita dialog dia dengan bapa dia. Berkenaan dengan dia kata apa, berhala ni tak telah kan, dia kita buat dia tapi kita sembah dia, bukan gitulah kan. Okey, jadi itu berkenaan dengan sembahan-sembahan yang dibuat oleh manusia disebabkan keterbatasan akal mereka, keterbatasan panca indera mereka, keterbatasan insting dia, yang mana dia nak cari Tuhan, insting dia mencari-cari Tuhan. Tapi dia tak temu, kemudian dicipta Tuhan pula. Okay. Itu yang berlaku. Jadi Al-Quran mengajar, menjelaskan tentang perkara itu. Keterbatasan itu perlu disebabkan keterbatasan itu, maka dia melahirkan satu, dia membawa kepada satu yang terbatas juga. Jadi dalam pencarian mencari Tuhan, disebabkan kita menggunakan satu sumber yang terbatas, maka akhirnya kita punya keputusan kita juga terbatas. Dan malamnya terbatas itu
terbatas yang tidak membawa kepada kebenaran. Dan dekat sini ayat ni, kalau kita baca ayat dia seolah-olah Nabi Ibrahim yang confused, kan? Tapi kalau kita baca tafsir, ini adalah merupakan ayat yang mana dia sedang berdialog dengan kaum dia, kan? Ini adalah ayat dialog, kan? Ayat dialog yang mana pada waktu mana dia cakap dengan dia sedang berdialog dengan kaum dia. Sebab kaum dia sembah bintang, sembah bulan, sembah matahari. Lalu kemudian dia kata, masa dia berdialog tu, dia tengok bintang malam depan kaum dia. Dia kata, aku lihat bintang, kan? Ra'aitu dia lihat kaukaba, bintang bersinar. Kemudian dia kata, hadza rabbi, inikah Tuhanku. Falamma afala, tiba-tiba apabila malam sudah hilang, dah nak siang, dah nak masuk siang, tiba-tiba bintang itu hilang, bintang terbenam, kan? Datang siang, hilang semua bintang. Kemudian dia kata, aku tak suka kepada yang terbenam hilang. Takkan Tuhan sekejap ada, sekejap tak ada, kan? Waktu malam je boleh bersama dengan Tuhan. Waktu siang Tuhan lari, kan? Takkan macam tu, kan? Kemudian besok matahari pula, kan? Dia kata, oh ini Tuhan. Besok dia tengok bulan pula. Bulan lagi terang cahaya dia. Masa tu bulan mengambang. Tapi kemudian bila bulan terbenam, sama juga, kan? Demi sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhan, nescaya menjadi aku dari kaum yang sesat. Sama juga. Konsep bintang tadi hilang juga, kan? Kemudian matahari lebih besar. Oh, ini Tuhan juga, kan? Tapi kemudian matahari juga terbenam, hilang, kan? Kemudian dia kata, wahai kaumku, sungguhnya aku berlepas diri daripada apa kamu sekutukan dengannya, kan? Dengan Allah, kan? Sebab apa? Bintang pun, matahari pun, dia ada masa dia je. Kemudian sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Okey. Jadi keterbatasan akal, dia tak nampak Tuhan. Jadi kita perlukan kepada Al-Quran menunjukkan, kan, siapakah Tuhan. Dan Quran menunjukkan kita kepada siapa Tuhan, kan? Jangan supaya kita tidak tercari-cari. Akhir tercari itu sembah matahari, sembah busut, sembah batu, kan? Sembah makhluk, kan? Dalam keadaan kita nak mencari Tuhan. Sedangkan kita, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Quran yang beritahu tentang siapakah Tuhan yang sebenar, kan? Dan apabila kita tak menggunakan Quran sebagai petunjuk, itu yang akhirnya kita akan berlaku macam kes ni. Dan kalau kita lihat dalam teori-teori berkenaan dengan agama ni, kalau di barat, oleh kerana mereka itu mencari-cari Tuhan juga, tapi akhirnya ada pula timbul gerakan disebabkan mereka tak cari kebenaran, ada yang berputus asa dalam pencarian Tuhan, sehingga akhirnya mereka menyatakan Tuhan tak ada. Sebab mereka tak dapat buktikan dengan panca indera, tak boleh buktikan dengan akal semua tu, kan? Contoh macam inilah, sembah matahari pun ada masa, tak boleh buktikan, jadi putus asa, kan? Jadi sehingga apabila mereka putus asa ni, maka timbul beberapa teori agama ni adalah merupakan sekadar fantasi. Contoh satu, saya tak ingat siapa nama dia, orang di kurun ke-18 dulu di barat, dia telah menyatakan bahawa dia telah buat sejarah agama. Dia kata agama ni sebenarnya adalah merupakan lahir hasil daripada kelemahan manusia. Demi untuk menampung kelemahan manusia, maka manusia mencipta agama dan mencipta Tuhan. Dulu manusia bila nak makan terpaksa berburu. Ketika dalam pemburuan nak makan tu, mereka diburu oleh rimau, mereka mati kena makan rimau. Mereka takut nak berburu, kan? Tapi terpaksa berburu juga dalam keadaan takut. Kemudian ketika mana hujan lebat dan sebagainya, mereka cari tempat perlindungan, mereka cari gua, mereka masuk dalam gua. Kemudian ada pula benda yang menakutkan dalam gua tu, kan? Kena gigit ular.
ataupun gua tertimbus dalam gua, mereka dalam keadaan takut. Pergi sungai nak cari ikan, kena makan buaya, takut. Sentiasa dalam keadaan takutan. Ya. Jadi apabila mereka takut, mereka cipta Tuhan. Kan? Untuk mereka ada kekuatan, bersandar padanya. Tapi sekarang dia kata, kita sudah maju, kita tak perlu berburu lagi, tak ada apa yang perlu ditakutkan untuk berburu, kita tak perlu pergi gua lagi, kita boleh buat rumah yang selesa, kita ada satu benda yang teknologi dan sains telah berjaya untuk menyelamatkan kita daripada benda yang kita takutkan itu. Jadi sekarang ni tidak perlu Tuhan lagi, sebab sains dan teknologi telah mengambil peranan Tuhan. Sains dan teknologi menyebabkan kita rasa terpelihara, terjaga, terselamat. Okay? Ini masalah dia apabila kita tidak mencari panduan yang sepatutnya. Kan? Oleh kerana keterbatasan panca indera kita nak mencari Tuhan, keterbatasan akal kita nak mencari Tuhan, akhirnya kita berputus asa untuk mencari Tuhan dan kemudian kita kata Tuhan itu tiada. Kan? Ini masalah apabila kita tak teruskan lagi usaha untuk mencari kebenaran itu, sedangkan petunjuk-petunjuk yang banyak telah ditunjukkan depan kita tentang bahawa di sana ada Tuhan yang mencipta alam ini. Tidak mungkin alam ini tercipta dengan sendirinya. Kan? Okey. Saya teringat satu kata-kata daripada Imam Syafi'i. Apabila seorang itu datang jumpa dia, seorang etis jumpa dia. Dia etis tu kata, mana bukti Tuhan tu wujud? Kemudian dalam hujah tu antaranya, kemudian Imam Syafi'i pun berkata kepada dia, al-bi'ru tadullu 'ala al-ba'ir, was-sayru tadullu 'ala al-masir, wal-ardu zatul fajaj, was-sama'u zatul abraj, ala tadullu 'ala al-latif wal-khabir. Dia telah berkata, Imam Syafi'i kata kepada orang tu, dia kata, orang tu kata tak percaya Tuhan, apa bukti tak ada Tuhan? Dia kata, kemudian Imam Syafi'i kata, okey, macam inilah. Cuba kita fikirkan, kalau nampak anak unta, apa yang tergambar dalam pemikiran kita? Adakah anak unta terjadi dengan sendiri? Mesti ada mak unta kan? Mesti ada sebelum tu mak unta kan? Kemudian nampak kebetulan kat situ padang pasir, ada tapak kaki orang. Ni tapak kaki orang kan? Apa makna dia? Nampak tak orang yang jalan? Tak nampak kan? Tapi apa makna dia? Mesti ada orang lalu sebelum ni. Okey, ini tanda orang lalu. Walaupun kita tak nampak orang tu, tapi nampak anak unta kan? Tak nampak mak unta, mesti ada mak unta kan sebelum tu. Kemudian dia kata lagi, wal ardu zatul fajaj, was sama'u zatul abraj. Tidakkah bumi yang sangat hebat ciptaannya ini dan langit yang ada bintang-bintang dekat langit tu yang hebat ciptaannya, ala tadullu ala latifil khabir, tidakkah itu merupakan bukti bahawa di sebalik semua ciptaan yang hebat ni ada pencipta yang al-latif, bersifat al-latif, sangat halus ciptaannya, al-khabir, yang sangat hebat keilmuan dan kebijaksanaannya. Kan? Cukup dengan kita mengkaji alam ni, kita akan nampak hebatnya ciptaan ni. Mesti dia sepatutnya membuktikan hebatan pencipta. Kan? Jadi ini semua adalah bukti-bukti yang telah Allah datangkan satu-satu kepada kita. Itu tak cerita lagi apa yang kita lalui dalam hidup kita. Kan? Berkenaan dengan apa yang kita lalui dalam hidup kita, macam mana kadang-kala kita apa yang kita lalui, kadang-kadang dia memberi petunjuk kepada adanya Allah kat situ, yang membantu kita. Kan? Contoh kita buat salah, kadang-kadang Allah tegur kita. Kan? Dan macam-macam lagi, itu kita tak cerita benda tu lagi. Jadi ini semua adalah kita panggil sebagai hidayah umum, yang mana kalau kita petunjuk umum itu, dan apabila kalau kita terima petunjuk umum itu, kita berinteraksi dengannya mengikut yang sepatutnya, maka akhirnya kita akan dapat hidayah khusus dan lil muttaqin, petunjuk pada orang beriman. Kita rasa lapang dada dengan agama Allah.
Okey, boleh pergi slide seterusnya. Okey, keterbatasan hati. Hati juga terbatas. Allah sebut dalam Quran, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Ya. Jadi dalam kita baca dua ayat dulu. Okey, di sini Allah sebut Allah yang menjadikan manusia dan menyempurnakan kejadian manusia. Dan kemudian Allah yang mengilhamkan kepada hati kita jalan yang membawa kejahatan dan jalan yang membawa kepada takwa. Kalau kita berhenti setakat ini saja, kita masih lagi dalam keterbatasan hati kita. Okay. Kalau kita sampai ayat 2 je, itu masih terbatas apa? Kita masih lagi berada dalam simpang siur setiap hari. Di antara baik dengan jahat. Contoh hari ni lapar. Nak buka awal ke tak ni? Kan? Nak buka awal ke tak? Kan? Baru ni pergi masa orang bubur lambuk itu dekat masjid, ada orang saja, ada kawan-kawan kita. Ustaz, tolong azan awal sikit hari ni Ustaz, maghrib. Lapar ni. Saja. Jadi kita kat sini, contoh tentang ilham ni, dalam hati kita, contoh penat sangat. Buka ke tak ni? Kan? Padahal boleh tahan lagi. Kan? Ataupun kita tadi tengah borak-borak dengan kawan kita teringat cerita aib kawan kita. Kan? Macam sedapnya nak cerita ni. Kan? Dalam hati, bertalu-talu dalam hati tu, cerita, kongsi. Kan? Best ni. Engkau, supaya orang kongsi orang. Tapi dalam masa juga, dalam hati kita ada bisikan yang kata jangan, rasa tak sedap nak cakap. Kan? Jadi keterbatasan hati apabila kita tidak ada panduan kat situ, maka kita bebas nak pilih mana satu. Dan selalunya bila kita bebas tu, tidak ada halangan, kita akan cenderung untuk memilih yang kejahatan tadi. Kita mengumpat, kita datang benda apa? Kita nampak benda, jumpa benda, jumpa barang kawan kita terjatuh tu, dia tak nampak, kita ambil. Kemudian apa? Kita tidak amanah, kan? Orang tak nampak, tak apalah, tak amanah, kan? Tak apalah curi tulang, kan? Siapa tahu, kan? Tak apalah tengah tengok ni, tengah kerja, tengok pula benda-benda tak sepatutnya, kan? Menggunakan peralatan pejabat, kan? Kan? Itu. Jadi kalau sekiranya tidak ada satu yang menunjuk jalan sepatutnya, kita akan memilih benda yang tercocok dengan hati kita. Kan? Sebab itulah Nabi SAW menyebutkan syurga itu dihampari dengan apa ayat dia, tak ingat pula hadis dia. Syurga itu dihampari dengan makarih, kesukaran, kan? Tetapi jalan menuju syurga tu, tetapi jalan untuk menuju neraka tu dihampari dengan syahwat, nafsu syahwat, kan? Jadi benda nafsu ni dia orang lebih suka untuk buat sebab dia menyeronokkan, kan? Tu. Berbanding dengan benda untuk menuju syurga ni, dia ada makarih, kadang rasa berat nak buat sebab dia ada benda yang kena buat. Kita kena ada mujahadah sikit. Dia kena ada daya kekuatan untuk lawan satu benda yang cuba untuk mengelak kita daripada buat benda tu, kan? Jadi kat sini apabila kita tak ada panduan, keterbatasan hati itu tanpa panduan, maka kita akan cenderung kepada benda yang kita sesuka. Biasanya orang suka buat kejahatan. Dan kemudian Allah sebut bagaimana Quran mengajar dengan hidayah Quran, Al-Quran ajar, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut, kan? Dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Ada satu lagi ayat, qad
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oh, macam tertinggal ayat ni, terjemahan dia. Okey, Allah sebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang, berjayalah orang-orang yang membersihkan jiwa. Ni ada tertinggal ayat ni. Ada satu terjemahan ayat ni. 7, 8, ayat 9 kita tinggal. Qad aflaha man zakkaha. Berjayalah, beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa, dan rugilah orang yang tak membersihkan dia, hati itu. Jadi itulah panduan Quran. Quran suruh bersihkan hati. Hidayah Quran, petunjuk dia suruh bersihkan hati. Maka bersihkan hati itu boleh membantu akan keterbatasan hati yang tak ada panduan tadi. Kan? Okey, boleh seterusnya kita pergi ke slide seterusnya. Okey, faktor yang tidak hati yang tidak menggunakan. Okey, ini kita skip, masa kita dah tak banyak. Kita pergi seterusnya, slide seterusnya. Okey, daripada kita tengok keterbatasan yang ada tadi, maka ia menunjukkan bahawa manusia ini memerlukan kepada petunjuk, kan? Dan petunjuk itu adalah daripada Al-Quran. Okay? Dan kalau kita lihat, kita pun dah bincang banyak tadi, Al-Quran ini dia di antara petunjuk dia yang paling utama sekali ialah menunjukkan manusia kepada mengenali Allah. Okay? Yang mana memang kalau kita tidak mengikut petunjuk Quran, maka kita tak akan mengenali Allah siapa. Dan kemudian di antara petunjuk Quran juga adalah menunjukkan kepada kita berkenaan dengan panduan hidup macam mana, halal di mana, haram di mana, itu petunjuk, kan? Kemudian Al-Quran juga menunjukkan kepada kita berkenaan dengan apakah kesan-kesan kalau kita buat sesuatu perbuatan, kan? Yang mana ini juga perlu ditunjuk oleh Al-Quran, sebab akal kita tak dapat nak sampai ke situ. Contoh, buat baik dapat syurga. Akal dia tak sampai ke syurga. Akal cuma tahu buat baik tu bagus, kan? Tapi apa selepas itu, what next, kan? Itu ditunjukkan oleh Quran. Jadi dengan kita tahu tu, ia menjadi satu motivasi kepada kita, kan? Untuk mengetahui dengan lebih lagi. Contoh kat situ baru keluar gambar ni. Mami Fir'aun, Ramsis. Ayat Quran surah Yunus ayat 92, Allah sebut, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi ayat ni merupakan petunjuk daripada Allah. Allah bagi petunjuk. Contoh ni, ini contoh satu ayat dalam Quran, yang mana cerita ni adalah cerita berkenaan dengan orang yang hidup 5,000 ataupun 6,000 tahun yang lepas, pada zaman Nabi Musa, kan? Yang mana cerita tentang dia ni hanya berada dalam kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak tahu, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu petunjuk. Kat sini cerita tentang Fir'aun ni, yang mana Fir'aun ini yang ditemui ini, ada salah satu Fir'aun yang ditemui, mamia dia adalah mamia yang apabila dibuat postmortem pada dia, dalam perut dia ada pasir laut. Dan pasir laut itu adalah pasir laut merah tu, kan, yang dekat Mesir tu. Dan kemudian mereka sekarang ni ada teknologi nak tarik tengok tahun bila, dan kemudian dalam dia punya pengiraan tu, itu lebih kurang Fir'aun pada zaman Nabi Musa, kan? Dan berbetulan dengan ayat Allah sebut ni, mamia ni jumpa, kan? Dan kemudian bila baca Quran, Allah sebut, maka pada hari ini kami selamatkan badan kamu supaya dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia lengah daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Allah beritahu, kan? Ayat ni turun 1400 tahun dulu. Allah cerita tentang peristiwa ribuan tahun dulu, kan? Yang mana peristiwa itu dah berlaku dulu, dan kemudian Allah cerita pula dalam Quran, kan? Yang mana cerita dia ialah Allah akan selamatkan badan Fir'aun yang lawan Nabi Musa. Dan kemudian kita temui badan itu pada hari ini, dan tak ada siapa
yang menceritakan perkara ini sebelum. Kerajaan Fir'aun lepas tu jatuh, bungkus, binasa. Kota-kota yang ada menjadi satu tinggalan sejarah, tak ada orang duduk, kan. Dan diceritakan, kalau tak silap saya, kebanyakan daripada ataupun semua daripada piramid ini telah tertimbus dengan pasir. Sebabkan dia ditinggalkan, kota ditinggalkan, dan ia ditemui, kalau tak silap saya, yang Giza dekat Mesir tu ditemui pada zaman Napoleon menjajah Mesir oleh salah seorang tentera dia. Bila tengah jalan, dia jumpa ada piramid ni ujung tu. Kemudian mereka gali tengok, ada piramid besar, kan. Mungkin sebahagiannya, mungkin itulah antara yang ditemui lah, baru jumpa. Jadi ia adalah merupakan kota tinggalan silam yang ditinggalkan begitu, dan juga mamia dia pun tersimpan kat situ lama, tak tahu siapa yang tahu. Dan kemudian hari ini buat postmortem, didapati itulah dia Fir'aun ni, kan. Dan ia berbetulan dengan Al-Quran. Jadi inilah dia yang mana Allah nak cerita kat sini, bukan nak cerita tentang sejarah mamia ni. Sebab Quran bukan kitab sejarah. Bukan juga nak cerita tentang saintifik, orang buat postmortem jumpa pasir. Sebab Quran bukan kitab saintifik, tapi Quran adalah kitab hidayah, kan. Di dalamnya ada cerita sejarah, ada cerita saintifik, tapi bukan tema utamanya, bukan saintifik, bukan juga sejarah, tapi tema utama dia adalah hidayah, petunjuk. Dan Allah cerita ni supaya apa? Bila kita baca ayat ni, tengok bukti yang ada, dia membawa kita kepada mengenali Allah. Betul Allah. Tak ada siapa yang tahu cerita ni, hanya Allah yang tahu. Tak ada sebab untuk saya untuk tidak mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cerita tentang Fir'aun ni betul, kan, maka cerita tentang syurga, cerita tentang neraka juga adalah betul. Cerita tentang kebangkitan semula selepas mati adalah betul. Cerita tentang ada dosa pahala adalah betul. Seperti mana apa yang dicerita tentang ni juga betul, kan. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Tinggal sikit masa ni. Okey, jalan untuk mendapat panduan Al-Quran ataupun petunjuk tu, ini dia. Allah sebut dalam Quran, banyak ayat kat sini, nanti kita tengok salah satu ayat dia, iaitu untuk dapat panduan Al-Quran ni, kita kena baca Quran, belajar. Dan belajar tu, baca tu bukan sekadar baca macam tu. InsyaAllah baca dapat pahala. Baca tak tahu mana tak pahala. Tapi untuk dapat panduan, kita kena belajar Al-Quran tu untuk dapat petunjuk, sehingga kita dapat dekat, sehingga yang dipanggil sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi disebabkan itu kena ada belajar, berusaha untuk dapatkan kebenaran, dan seterusnya bersihkan jiwa kita, kan. Maksud bersihkan jiwa ni, kita baca Quran dengan ikhlas nak cari kebenaran, kan. Sebab Quran ini dia adalah merupakan bukan untuk seorang Muslim saja, seperti kita cakap di awal tadi, tetapi Quran ini untuk semua. Termasuk untuk orang sejahat-jahat manusia, Quran untuk dia juga, kan. Begitu juga untuk orang paling zalim di atas muka bumi, Quran itu untuk dia juga. Begitu juga untuk orang yang bukan Islam, untuk dia baca juga, untuk panduan dia, kan. Dan baca itu untuk apa? Mencari kebenaran, bacalah, kan. InsyaAllah apabila kita bersihkan jiwa kita dengan membaca Quran, kita akan nampak kebenaran yang ditunjukkan dalam Quran. Boleh slide seterusnya. Okey, ayat ni tersalah. Sepatutnya masuk, kita ambil dua ayat, 88, 89. Ni ayat yang kedua, tak apalah. Ayat ni menyebutkan tentang, saya baca ayat yang 88 tu, tak ada kat sini. Kita baca dulu. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Yang bermaksud, Allah sebut orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab sebelum daripada Muhammad. Mereka membaca kitab itu dengan haqqa tilawatih. Yatslunahu haqqa tilawatih. Mereka bacanya dengan bacaan yang
haqqa tilawati, baca yang sebenarnya, kan. um, uh, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada ayat tersebut. Mereka beriman kepada uh, kepada 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 uh, kepada petunjuk yang Allah datangkan. Okey, kita kupas ayat tu. Ayat ni ini uh, tersilap copy and paste tadi. Jadi ayat tu Allah menyebutkan berkenaan dengan satu kisah berkenaan dengan umat sebelum Nabi Muhammad, iaitu Bani Israel, orang Yahudi, yang pada mereka ada kitab, sebahagiannya dapat kitab Taurat dan sebahagiannya dapat kitab Injil. Yang Taurat ni dengan Nabi Musa, yang Injil dengan Nabi Isa. Jadi Allah sebut di antara mereka tu, mereka yang baca betul-betul. Mereka yang baca betul-betul, mereka Taurat dan Injil, mereka itu dapat ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang yang beriman dengan petunjuk Quran ini. Apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa pada zaman Nabi sampai ke Madinah, pada ketika itu ada di kalangan orang-orang Yahudi yang Islam, yang agama Yahudi dan juga yang agama Kristian tu, yang mana mereka ini orang-orang yang baca betul-betul kitab mereka. Mereka ini dengan rela hati menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul dan terima petunjuk Quran. Sebab mereka baca dengan yatslunahu haqqa tilawati, mereka baca dengan betul-betul. Perkataan baca di situ menggunakan perkataan yatslunahu. Dalam bahasa Arab, perkataan yatslunahu, baca, bermaksud baca untuk ikut. Bukan sekadar baca secara literal gitu je baca. Dia bukan baca gitu je, tapi baca untuk ikut. Kan? Seperti mana Allah sebut dalam Quran berkenaan dengan perkataan yatslu ni dari sudut bahasa daripada perkataan tala. Tala ni maksudnya ittaba'a, sebab ataupun tala ni maksudnya ikut. Kan? Mengikut. Jadi baca dan ikut. Jadi orang-orang yang ahli kitab tu yang baca, memang baca untuk ikut. Bila nampak kebenaran, mereka boleh ikut kebenaran. Kemudian Allah sebut pula, manakala orang-orang yang kafir, mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi dekat sini ayat kitab yang sama dibaca oleh pelbagai orang, tetapi ada orang yang boleh ikut dan ada orang yang tak boleh ikut kebenaran tersebut. Kenapa? Sebab orang yang boleh ikut adalah orang yang baca untuk mengikut, baca untuk faham, baca untuk menghayati, baca untuk mencari kebenaran. Adapun orang yang baca saja-saja, yang tak ada niat apa, ataupun apatah lagi kalau niat dia adalah untuk mencari keburukan dan sebagainya, ataupun memang baca dalam keadaan penuh syak wasangka dan sebagainya, dia tak sama seperti mana orang yang baca dengan tujuan nak ikut. Maka orang yang baca dengan tujuan untuk mengikut, maka mereka akan nampak panduan itu sikit demi sikit Allah buka, sehingga akhirnya mendapat hidayah taufik tadi. Hidayah yang berbentuk Allah bagi secara khusus kepada orang yang Allah pilih untuk menjadi orang yang boleh menerima dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi daripada ayat ini kita faham bahawa untuk kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, antaranya kita sebagai orang Islam ataupun orang yang sedang mencari kebenaran yang bukan Islam, bacalah ia dengan untuk mencari kebenaran. Bukan kita sekadar baca begitu. Kalau kita baca, insya-Allah kita akan datang tenang. Siapa-siapa baca. Kan? Tapi Al-Quran adalah kitab hidayah untuk kita faham. Seeloknya kita pergi satu step lagi. Kita baca untuk memahami, kita baca untuk faham, kita baca untuk mencari kebenaran. InsyaAllah di sana Allah bukakan satu petunjuk. Kan? Dan sekarang ni kalau kita tengok dalam YouTube, banyak sekali video-video tunjuk selepas peristiwa di Palestin lah, ramai orang yang di barat khususnya masuk Islam apabila mereka mula baca Quran. Dan sekarang ni sudah jadi satu trend. Saya sudah baca Quran. Kan?
hari ni adalah hari kelima saya baca Quran, kan. Lepas tu dia share pula pada kawan dia, kan. Saya masih lagi belum Islam lagi, tapi saya rasa saya sudah hampir. Hari ni hari ke-7 saya baca, kan. Jadi satu pesta pula di barat di sana, orang membaca Quran dan akhirnya mereka menemui kebenaran. Walaupun ada di satu pihak pula yang lain, mereka itu baca Quran, tetapi mereka nak bakar Quran, kan. Kenapa? Sebab mereka itu adalah merupakan orang yang baca, tapi baca kerana bukan untuk mencari kebenaran. Siapa yang baca untuk mencari kebenaran, insya-Allah di sana kita akan temui hudal lil muttaqin. Ia adalah petunjuk kepada orang yang bertakwa. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja kot kita punya kupasan pada hari ini. Jadi sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita hari ini, kita untuk melihat Al-Quran itu sebagai panduan hidup dan menjadi panduan hidup, marilah kita sama-sama bermula hari ini kita membaca Al-Quran dengan sepatutnya, dan kita pergi kepada step seterusnya. Bukan kita baca je, bagus baca, kan. Baca tiap hari itu satu juz bagus, ataupun satu muka satu hari pun, ataupun berapa ayat paling kurang tak apa. Tapi kita mula pula lepas ni baca dan kita tadabbur, baca dan kita mengkaji. Di situ nanti insya-Allah di sana kita akan, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil. Orang yang berusaha untuk mendekati Allah, Allah akan mendekati kita lebih daripada usaha kita mendekati Allah. Ada satu hadis qudsi Allah sebut, barang siapa yang datang kepada aku secara berjalan, aku akan datang kepada dia secara lari anak. Siapa yang datang kepada aku lari anak, aku akan datang kepada secara berlari, kan. Jadi itu nak cerita bahawa kita satu step nak dekat Allah, Allah akan banyak step lagi dah untuk dekat kita, kan. Sebab Allah Maha suka kita untuk mendekati Allah. Di antara cara nak dekati Allah, kenali Allah lebih mendalam lagi dan mencintai Allah dengan lebih mendalam lagi adalah dengan kita dekati Al-Quran. Sebab tu Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran perlu dibaca. Untuk memahami dengan lebih mendalam lagi, kita kena baca dia punya penjelasan dia pula. Penjelasan itu datang melalui hadis-hadis Nabi SAW. Jadi saya rasa setakat itu saja. Minta maaf agak kucak kacir sikit ni. Saya Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, terima kasih diucapkan kepada Dr. Mansur atas perkongsian sebentar tadi. Semoga perkongsian dan penerangan tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas kepada semua. So, saya buka soalan pada semua kalau ada. Rasa tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, boleh kita bila saya minta semua on kamera untuk kita sesi bergambar. Alright. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.